Azli yang hilang perhitungan, dia terus pergi ke rumah Kiai Muslih. Kebetulan pula masa tu Kiai Muslih tak ada dekat rumah. Azli terus pukul isteri Kiai Muslih. Kemudian dia tikam cucu Kiai Muslih, iaitu Suryati, sampai mati. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Okey, baiklah, dalam video kali ni kita akan sambung cerita Bercakap dengan Jin Jilid 2, siri ke-39 dan 40. Sedar tak sedar dah siri 40 kan? Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Beberapa hari kemudian, terdapat tanda-tanda hari nak hujan. Langit kelihatan mendung dan gerimis mula turun, yang diikuti dengan hujan yang amat lebat. Semua penduduk rasa gembira, terutama mereka yang melakukan solat tempoh hari. Selama seminggu, TJ dan datuk dia berada di kampung Kiai Muslih. Boleh dikatakan hari-hari hujan turun. Kalau tak sebelah pagi, sebelah petang mesti hujan turun. Orang kampung mula kerjakan sawah masing-masing. Walaupun masalah kampung tu dah selesai, tapi Kiai Muslih minta Datuk TJ tinggal dekat situ untuk beberapa bulan lagi. TJ bertanya, kenapa Tok terima permintaannya? Aku rasa macam ada sesuatu yang tak elok akan berlaku. Apa salahnya kita tengok dan lihat dulu, Tama? Lagipun Kiai Muslih tu orang berilmu. Banyak yang boleh aku belajar dari dia. Sepanjang TJ dan Datuk dia tinggal dekat rumah Kiai Muslih, rumahnya tak putus-putus orang datang. Kebanyakan yang datang adalah orang sakit yang dah puas berjumpa dengan doktor, tapi sakit mereka tak sembuh juga. Bila jumpa Kiai Muslih, dengan izin Allah, penyakit mereka sembuh. Kebanyakan pesakit yang dirawatnya akan sembuh atau berkurangan sakitnya. Kerana kebolehannya, Kiai Muslih amat dihormati oleh para penduduk dekat situ. Dia dianggap sebagai orang yang berilmu. Kiai Muslih tak pernah membagi diri. Dia amat menghormati Datuk TJ. Mustahil ada orang yang memusuhinya. Kiai Muslih mengadu pada Datuk TJ. Aku gagal mengubati dan memulihkan semangat seorang lelaki di Tanjung Malim. Apa sakitnya? Bila bulan terang, dia akan menjerit. Aku rasa dia kena rasuk. Rumah ni besar. Setiap malam dia tidur dengan perempuan cantik. Aku harap kau dapat tolong aku. Tengoklah dulu. Aku berharap sangat pertolongan kau. Baiklah, minggu depan kita ke sana. Petang tu, Kiai Muslih ajak Datuk TJ dan TJ pergi tengok tanah sawahnya. Ketika mereka berjalan di tepi sawah tu, Azli, pemuda yang mempersendakan Kiai Muslih dekat diorang ramai tu, muncul dan halang perjalanan mereka. Azli bersuara, pindangan saya ditolak. Apa kurangnya saya dengan pemuda dari Langkap tu? Suryati yang tak nak. Lagipun jodoh kau dengan dia tak ada. Sudahlah. 2 hari kemudian, penduduk kampung digemparkan dengan penemuan mayat seorang wanita berusia dalam lingkungan 30-an di pinggir sawah. Seluruh badannya hitam. Perempuan tu ialah sepupu Azli. Kemudian tersebar kabar angin yang mengatakan perbuatan tu dilakukan oleh Kiai Muslih. Ada pula yang kata Kiai Muslih bela setan untuk balas dendam dekat Azli sebab malukan dia di halayak ramai masa dekat dewan tu. Lepas tu, ada yang mengapi-apikan Azli pula supaya melakukan sesuatu pada Kiai Muslih. Azli yang hilang perhitungan, dia terus pergi ke rumah Kiai Muslih. Kebetulan pula masa tu Kiai Muslih tak ada dekat rumah. Azli terus pukul isteri Kiai Muslih. Kemudian dia tikam cucu Kiai Muslih, iaitu Suryati, sampai mati. Azli terus cari Kiai Muslih. Dia nampak Kiai pada masa tu dalam perjalanan balik ke rumahnya dari kedai. Tanpa berkata sepatah apa pun, dia terus tikam Kiai Muslih. Kiai Muslih rebah ke bumi. Kebetulan TJ dengan datuk dia lambat sikit balik dari kedai petang tu. Bila mereka sampai di tempat kejadian tu, Kiai Muslih masih bernyawa. Mereka segera bawa Kiai Muslih ke rumah. Sampai di rumah Kiai Muslih, mereka dapati cucunya dah tak bernyawa dan kepala isterinya berdarah. Datuk TJ terus rawat Kiai Muslih dan nasihatkan Kiai Muslih supaya bersabar. Kemudian Datuk TJ suruh TJ teman Kiai Muslih sebab dia nak laporkan kejadian tu pada pihak berkuasa. TJ terus duduk dekat sisi Kiai Muslih yang terbaring tu. Tiba-tiba TJ terkejut. Kiai Muslih bangun.
Mukanya merah. Dia berjalan macam orang sihat. Kemudian berkata, "Kau dengan datuk kau tolong uruskan jenazah cucu aku." "Kiai nak ke mana?" Kiai Muslih tak menjawab dan terus keluar rumah. Kehilangan Kiai Muslih merungsingkan hati Datuk TJ. Walaupun isterinya dah dihantar ke hospital dan jenazah cucunya dah selamat dikebumikan, Kiai Muslih tak muncul-muncul juga. Dan tersebarlah kabar angin, kononnya Kiai Muslih melarikan diri kerana tak sanggup berdepan dengan kemarahan orang kampung terhadap perbuatannya. Datuk TJ menafikan semua tuduhan tu. Akibatnya, dia dituduh bersubahat dengan Kiai Muslih. Datuk TJ diberi peluang untuk buktikan tuduhan tu tidak betul dalam masa 2 hari oleh ketua kampung. Jika gagal, ketua kampung suruh Datuk TJ keluar dari kampung tersebut. Datuk TJ berkata, "Tama, inilah ujian yang berat buat aku. Kita harus gunakan kesempatan ni dengan sebaik-baiknya, Tama." Selepas solat Zuhur di surau, Datuk TJ terus ke rumah Kiai Muslih. Dia duduk bersila di anjur rumah dan bertafakur dekat situ. Kemudian Datuk TJ bersuara, "Keimanan Kiai Muslih tercabar. Dia dah hilang sabar. Dia nak balas dendam." Lepas tu Datuk TJ ajak TJ pergi ke kawasan bukit yang ada dekat situ. Mereka merendah hutan tebal. Akhirnya sampai di satu kawasan lapang. Mereka berdua nampak Kiai Muslih tengah duduk bertafakur atas batu besar dan terdengar Kiai Muslih membaca mentera. Bermacam-macam mentera yang Kiai Muslih baca. Semakin lama semakin kuat dia baca. Datuk TJ menjerit, "Kiai, berhenti! Kau dah dipengaruhi setan!" Kiai Muslih tak peduli. Dia terus dibaca mentera tu. Awan hitam di langit semakin menebal dan guruh mula kedengaran. Kemudian Datuk TJ gunakan ilmu batinnya untuk berhubung dengan Kiai Muslih. Setelah lama mencuba, tiba-tiba Datuk TJ tersungkur macam dihentak sesuatu. TJ mula resah. Dalam keadaan cemas tu, hujan lebat turun bersama angin dan petir sabung menyambung. Datuk TJ mula merangkak ke pangkal pokok besar. Dia menangis tersedu-sedu dan menyatakan rasa kesalnya dengan tindakan Kiai Muslih yang terburu-buru tu. Datuk TJ berkata, "Semuanya dah jadi bubur, Tama. Aku tak berdaya menahan kemarahan orang yang paling sabar." Hujan lebat turun mencurah-curah. Beberapa kawasan rendah mula dinaiki air. Menjelang waktu maghrib, seluruh kampung dilanda banjir besar. Gelombang banjir yang besar tu menghancurkan apa saja yang menghalang. Kiai Muslih terus membaca mentera tanpa pedulikan apa-apa pun. Datuk TJ masih berusaha untuk pulihkan semangat Kiai Muslih. Dia menggunakan segala kepandaian yang ada, tapi usahanya gagal. Datuk TJ bersuara lagi, "Kiai, kau dah sesat!" Serentak dengan tu, Kiai Muslih toleh ke arah Datuk TJ. Tiba-tiba, kilat menyambar kepala Kiai Muslih. Terdengar satu gegaran yang amat kuat. Seluruh kawasan tu terbakar. Badan Kiai Muslih hangus terbakar. TJ terus pingsan. Bila dia sedar, TJ nampak datuk dia tengah duduk bertafakur dekat tempat Kiai Muslih duduk. Dia baca ayat-ayat Al-Quran dengan kuat dan nyaring. Hujan semakin reda dan akhirnya berhenti terus. Esoknya, bila banjir dah surut, Datuk TJ jumpa ketua kampung dan ceritakan apa yang telah berlaku. Ketua kampung mula sedar dan mengakui kesilapannya kerana percaya dengan kabar angin yang tersebar. Ramai penduduk kampung yang tak berdosa menjadi korban, termasuklah Azli, hilang di bawah banjir yang melanda kampung tersebut. Ketika TJ dan datuknya meninggalkan kampung tersebut, mereka dapat berita bahawa ketua kampung pun meninggal dunia dalam keadaan ngeri. Dia mati ditimpa pokok kelapa semasa tengah bersihkan kawasan rumahnya dari sampah sarap yang dibawa banjir. Datuk TJ hanya terdiam mendengar berita tu. TJ tahu datuk dia pergi ke Tanjung Malim untuk tunaikan permintaan arwah Kiai Muslih untuk mengubati penyakit ganjil seorang lelaki dekat sana. Mereka sampai di Pekan Tanjung Malim waktu senja dan terus ke masjid untuk solat maghrib. Setelah solat maghrib dan isyak, mereka pergi ke sebuah kedai makan di pekan tersebut dan bertanya pada tuan kedai tentang lelaki yang tinggal di rumah besar dan menghidap penyakit ganjil tu. Tapi tuan kedai tu tak tahu dia nak bawa Datuk TJ jumpa dengan penghulu dekat situ. Mungkin penghulu tu tahu. Setelah bayar harga makanan dan minuman, mereka pun beredar dari situ. Datuk TJ berkata, "Kita tidur dekat masjid je, buat amalan sikit." Masa TJ dan datuk dia masuk dalam kawasan masjid,
mereka berjumpa dengan seorang lelaki berumur sekitar 70-an. Orang tua tu bagi salam dan bertanya, "Nak ke mana?" "Cadangnya nak bermalam dekat masjid ni." "Baguslah tu. Tapi sebelum tu, eloklah awak laporkan diri ke balai polis dan bagi tahu awak nak bermalam dekat masjid. Undang-undang dekat sini ke?" Orang tua tu terdiam dan memalingkan mukanya ke arah Pekan Tanjung Malim. Kemudian berkata, "Bukan undang-undang, tapi untuk keselamatan awak. Bukan awak tak tahu kawasan sekitar Tanjung Malim ni belum jadi kawasan putih lagi. Sekarang zaman darurat, musim orang komunis mengamuk." "Saya faham sekarang. Terima kasihlah atas nasihat awak." "Sama-sama. Nama saya Haji Ramli. Saya minta diri dulu ya." Datuk TJ terpinga-pinga pandang Haji Ramli yang terus jalan keluar masjid sebab dia tak sempat kenalkan dirinya pada Haji Ramli. Mereka kemudiannya terus menuju ke balai polis untuk buat laporan. TJ tengok jam yang tersangkut dekat dinding balai polis tu. Dah dekat pukul 12.30 malam. Anggota polis tu bertanya, "Apa halnya pakcik?" "Saya dan cucu saya ni nak lapor diri, nak tidur dekat masjid." "Oh, inilah yang sebaiknya. Waktu darurat macam ni, kadang-kadang ada pemeriksaan mengejut waktu malam. Siapa yang suruh pakcik kemari?" "Haji Ramli." "Haji Ramli?" Anggota polis tu nampak resah sambil kerutkan dahinya. Kemudian dia renung wajah Datuk TJ dengan penuh keraguan. Datuk TJ bertanya, "Kenapa encik?" "Haji Ramli tu sebenarnya dah meninggal 6 bulan lepas. Diserang hendak komunis dekat Berang." "Siapa Haji Ramli sebenarnya encik?" "Dia sebenarnya sarjan dekat balai polis ni. Orang Kuala Kelawang, Negeri Sembilan. Pakcik ni silap orang kot. Dah mengantuk agaknya." "Mungkin betul cakap encik." Selepas selesai buat laporan polis, anggota polis tu bertanya, "Pakcik ni nak ke mana sebenarnya?" "Saya datang kemari nak berubat orang sakit, tunaikan amanat seorang kawan." "Pakcik ni Tok Pawang ke?" "Bukan, saya sekadar nak membantu sesama manusia je." "Baiklah, bila pakcik nak tinggalkan masjid untuk pergi ke mana-mana, sila laporkan diri semula ya." Mereka pun terus bergerak. Sampai je dekat masjid, Datuk TJ terus baca Al-Quran. TJ pula cari tempat yang sesuai untuk merebahkan badan. Tak lama selepas tu, TJ tertidur. Tengah sedap tidur nyenyak tu, tiba-tiba Datuk TJ kejut dan tarik tangan TJ menuju ke pintu masjid. Dekat situ ada 2 orang anggota polis. Salah seorangnya TJ kenal, iaitu anggota polis yang mereka jumpa dekat balai tadi, dan seorang lagi anggota berpakaian preman. TJ bertanya, "Ada apa encik? Nak periksa kami ke?" "Tidak." "Jadi, kenapa encik datang kemari?" "Begini pakcik, kawan saya nak minta tolong tengokkan anaknya. Tak berhenti-henti menjerit. Saya bukan bomoh, bukan bawang. Saya cuma boleh berikhtiar je. Allah yang menentukan." "Kami faham. Dan apa yang kami buat ni adalah ikhtiar kami." Datuk TJ bersetuju dengan permintaan anggota polis tu. Mereka pun bergerak meninggalkan masjid. Akhirnya TJ dan datuk dia sampai ke rumah yang dia tuju. Anggota polis yang masih bertugas kembali ke balai menyambung tugasnya. Tinggallah Aziz, anggota polis yang berpakaian preman tu. Tapi TJ pelik sebab tak dengar suara orang menangis. Selepas dipersilakan duduk, Datuk TJ bertanya, "Mana anak awak?" "Begitulah keadaannya. Ada masa diam, ada masa dia menangis. Bawa dia kemari." Aziz suruh isteri dia bawa anak perempuan yang dipangku letak dekat depan Datuk TJ. Tiba-tiba budak perempuan tu menangis dengan sekuat hati. Matanya terbeliak macam melihat sesuatu yang amat menakutkan. Kaki dan tangannya bergerak-gerak. Dia terus menjerit dan menangis sampai wajahnya kelihatan kebiru-biruan. Kemudian Datuk TJ membaca sesuatu, lalu memegang tumit budak perempuan tu. Tak semena-mena, budak perempuan tu terus tidur. Menurut Aziz, anaknya tu dah 2 hari 2 malam jadi macam tu. Dia dah bawa anak dia pergi klinik. Doktor cakap anak dia normal, tak ada sakit apa-apa. Ada beberapa orang dukun pula kata anak dia kena sampuk masa melintas busuk jantan ketika balik dari sekolah. Dukun-dukun tu cuba berubat tapi tak berjaya. Keadaan anaknya tetap macam tu juga. Isteri Aziz berkata sambil menangis, "Tolong saya tuan, anak saya 2 orang je. Dialah yang sulung. Seorang lagi lelaki. Apa saja syaratnya saya tunaikan. Ambillah emas dekat badan saya ni sebagai cagaran." Keadaan dalam rumah
dah jadi huru-hara. Beberapa orang jiran datang ke tempat mereka. Datuk TJ berkata, "Begini saja, saya minta awak baca Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas seberapa banyak yang boleh. Jangan menangis, perbuatan tu tak elok." Isteri Aziz terdiam. Kemudian Datuk TJ suruh jiran-jiran yang datang supaya balik ke rumah masing-masing. Selagi mereka ada dekat situ, dia tak dapat berubat. Selepas jiran-jiran semua dah balik, Datuk TJ terus tepuk lantai rumah 3 kali. Mulutnya bergerak-gerak membaca sesuatu. Kemudian dia letakkan ibu jari atas dahi budak perempuan tu. Sambil pandang Aziz dan isterinya, Datuk TJ berkata, "Saya minta maaf, anak awak ni suka sangat tengok kera berjoget." Aziz dengan isteri dia tercengang. Kemudian Datuk TJ suruh isteri Aziz kejutkan anak lelakinya. Muka anak lelaki Aziz kelihatan cemas. Datuk TJ pegang tapak tangan kanannya dan berkata, "Jangan takut, cakap betul-betul dengan atuk. Adik dengan kakak ada tengok tarian kera ke?" "Ada." "Seronok tak?" "Seronok. Kera tu menari ikut gendang. Dia menari dekat kakak sambil peluk pinggang kakak." Datuk TJ puas hati dengan penjelasan anak lelaki Aziz tu. Dia suruh isteri Aziz bawa anaknya ke bilik tidur semula. Kemudian Datuk TJ memperkemaskan silanya dan bertanya, "Kenapa dibiarkan anak perempuan awak dipegang kera tu?" Aziz kelihatan resah. Dia tak tahu apa-apa pasal kejadian tu. Datuk TJ suruh dia cari tuan punya kera tu. Aziz berkata, "Saya tak kenal dengan tuannya. Begini, aku rasa tuan dia tu bermalam dekat kaki 5 kedai. Cubalah pergi ke sana. Tapi ingat, jangan kau apa-apakan dia. Bawa dia kemari." Aziz segera keluar dari rumah menuju ke balai polis. Dengan ditemani oleh anggota polis yang bertugas dekat situ, dia pergi ke tempat tersebut. Sementara tunggu Aziz balik, Datuk TJ merawat anak perempuan Aziz cara batin. Datuk TJ hanya pusingkan hujung bajunya dengan jari kelingking. Setiap kali hujung baju tu dipusingkan, anak perempuan Aziz akan menjegilkan biji matanya macam orang ketakutan. Setelah lama menunggu, akhirnya Aziz balik. Rambutnya kusut masai, matanya merah serta berair. Isterinya terus bertanya, "Mana keranya bang?" "Ada dekat luar." "Bawa masuk." Datuk TJ suruh tuan punya kera tu duduk dekat tepi dia dan bercakap dengannya. Kemudian Datuk TJ berkata, "Saya nak ambil sehelai bulu tengkuk kera ni." Tuan punya kera tu tak membantah. Dia pun tolak keranya ke depan Datuk TJ. Datuk TJ cabut bulu kera tu dan berkata, "Bulu kera ni saya rendam dalam gelas kira-kira setengah jam. Kemudian bagi anak awak minum. Dengan izin Allah, dia akan sembuh. Saya yakin anak awak ni kena sihir bulu kera dan inilah ubatnya." Masa terus berlalu. Semuanya menunggu dengan sabar. Anak perempuan Aziz dah 2 kali menjerit sekuat hati. Datuk TJ masih lagi bertahan. Dia tak akan melakukan apa-apa sebelum cukup masa setengah jam. Kemudian Datuk TJ bersuara, "Sekarang dah tiba masanya." Datuk TJ ambil gelas yang berisi air bulu kera tu dan paksa anak perempuan Aziz minum. Kemudian berkata, "Kita tunggu setengah jam lagi. Kalau dia tak menjerit, bererti anak kau dah sembuh. Tapi kalau tak sembuh, anak kau akan maut. Sebab sakitnya ni, kita terpaksa sembelih kera ni dan darahnya bagi anak kau minum." Semua yang ada dekat situ jadi kecut mendengar penjelasan Datuk TJ tu. Lebih-lebih lagi tuan punya kera. Aziz dengan isterinya pula kejap-kejap tengok jam. Datuk TJ bersuara, 5 minit lagi. Isteri Aziz menganggukkan kepala. 4 minit, 3 minit, 2 minit. Dan akhirnya, tepat setengah jam, anak perempuan Aziz terus bangun. Datuk TJ suruh dia baca Al-Fatihah dan mengucap 2 kali masyahadah. Anak perempuan Aziz buat semuanya dengan lancar. Datuk TJ gembira. Tiba-tiba, dekat luar rumah, Aziz dengan tuan punya kera tu bertengkar. Aziz berkata, "Masa saya ajak datang tadi, dia minta upah RM10. Sekarang, dia nak RM20 pula." Isteri Aziz mula buka gelang dengan rantai dia nak bagi dekat tuan punya kera tu. Cepat-cepat Datuk TJ halang. Kemudian Datuk TJ tepuk tuan punya kera dan ambil duit RM10 dari Aziz. Dia bagi dekat tuan punya kera tu. Tuan punya kera tu macam terpukau. Dia ikut je apa yang Datuk TJ cakap. Kemudian Datuk TJ dan tuan punya kera tu tinggalkan rumah Aziz. Bila sampai dekat luar kawasan balai polis, Datuk TJ terus pegang bahu tuan punya kera tu.
Tiba-tiba kera tu serang Datuk TJ. Dia gigit tangan Datuk TJ. Ternyata gigi kera yang tajam tu tak mampu tembus kulit tangan Datuk TJ. TJ tengok muka tuan punya kera tu berubah. Dia nampak bengis dan garang. Dia arahkan keranya serang Datuk TJ. Datuk TJ terus bertahan. Tiba-tiba kera tu berubah dari kecil jadi besar, lebih tinggi dari Datuk TJ. Kera tu buka mulutnya dengan luas. Kedua-dua taring yang panjang dan tajam tu menyeringai. Datuk TJ masih bertenang. Dia mengelak bila kera tu serang. Kemudian Datuk TJ berjaya tangkap ekor kera tu. Kera tu terus berubah jadi bentuk asal. Tuan punya kera pula mula serang dari sebelah kanan. Datuk TJ mengelak dan pukul pangkal leher tuan punya kera sampai tersungkur. Masa tu ada beberapa orang anggota polis yang nampak kejadian dekat luar balai tu. Mereka segera keluar. Masa anggota polis tu sampai dekat situ, tuan punya kera merayu-rayu dan minta Datuk TJ jangan apa-apakan dia. Sambil pulas tangan tuan punya kera tu, Datuk TJ berkata, "Kau jahat. Kau sengaja gunakan ilmu kau tu untuk kenakan orang. Aku tahu kau sengaja kenakan budak perempuan tu. Bila dia sakit, kau kenakan bayaran yang tinggi untuk pulihkan dia. Ini kerja kau selama ni." "Saya cari makan, tuan." "Bukan cara ni kau cari makan. Lagi sekali kau buat kerja ni, kau mati. Faham?" Kemudian Datuk TJ periksa badan tuan punya kera tu dan terjumpa sekeping kulit kera yang dah kering, dibalut dengan beberapa rajah serta tulisan Burma. Datuk TJ terus bakar kulit tu dan tak pedulikan rayuan dari tuan punya kera tu yang menyembah-nyembah kaki Datuk TJ. Datuk TJ berkata, "Kau balik." Tak banyak cakap, tuan punya kera tu terus beredar dari situ. Datuk TJ bagi tahu pada anggota polis dekat situ supaya jangan membenarkan budak-budak perempuan tengok tarian kera dalam jarak dekat. Jangan biarkan kera panjat atau peluk badan budak-budak tu. Kemudian mereka berdua terus ke masjid. Lebih kurang pukul 8 pagi, mereka keluar dari masjid menuju kedai tempat mereka berdua makan malam tadi. Sepanjang perjalanan tu, Datuk TJ asyik merungut je sebab dia tak dapat mandi pun pagi tu. Kedatangan mereka berdua disambut oleh tuan kedai dengan ramah mesra. Malah dia turut makan semeja dengan mereka berdua dan memperkenalkan diri sebagai Samad. Samad berkata, "Sebenarnya lelaki tu ada hubungan keluarga dengan saya, tapi saya tak begitu yakin berubat cara tradisional ni. Kenapa awak tak berterus terang dengan saya dari semalam? Minta maaf kalau saya katakan kebanyakan orang-orang kita ni, terutama yang dakwa dirinya bomoh dan bawang, selalunya cari kesempatan. Kebolehan tak setinggi mana pun." "Oh, hubungan keluarga macam mana tu? Pangkat dua pupu dengan saya." "Awak kenal Kiai Muslih?" "Kenal tu tidak, saya cuma kenal namanya je. Kiai tu pernah datang berubat, tapi tak sembuh juga." "Awak tahu dia dah meninggal?" "Saya tak tahu. Bila dia meninggal?" Datuk TJ terus ceritakan apa yang berlaku pada Kiai Muslih. Muka Samad kelihatan cemas bila Datuk TJ bagi tahu dia datang ke situ adalah untuk tunaikan amanat Kiai Muslih. Samad terdiam. Datuk TJ pun bangun untuk bayar harga makanan. Baru je mereka berdua nak tinggalkan kedai tu, Samad bersuara, "Nanti dulu. Maafkan saya kalau awak tersinggung." "Saya tak tersinggung. Itu hak awak. Saya tahu itu hak saya, tapi perbuatan tu kurang elok. Lagi sekali saya minta maaf. Sebab zaman sekarang ni banyak orang menyamar jadi bomoh. Yang benar tetap benar, jarang nak menunjuk kebolehan." Kemudian Samad bawa mereka berdua ke sebuah bilik khas di bahagian belakang kedainya. Samad bagi tahu Datuk TJ saudaranya yang sakit tu tak suka tetamu datang ke rumahnya walaupun ibu bapanya sendiri. Samad berkata, "Awak berhati-hatilah bila dekat sana. Ramai yang cuba berubat kena kejar dengan parang panjang, kecuali Kiai Muslih. Pelik juga perangannya. Dia bukan sakit, tapi kerasukan syaitan." Datuk TJ bagi tahu Samad, lagi 2 hari dia akan ke sana sebab nak buat beberapa persiapan tertentu dan memilih masjid sebagai tempat penginapan. Sejak menginap dekat masjid tu, Datuk TJ menjalin persahabatan dengan anggota-anggota polis dekat situ dan mendapat kebenaran untuk berjalan selepas subuh di kawasan pinggir Pekan Tanjung Malim untuk mandi embun. Tapi sebelum pergi ke situ, Datuk TJ kena laporkan diri di balai polis. Masa yang dijanjikan pun tiba. Datuk TJ dijemput Samad dengan kereta menuju ke kawasan perkampungan Melayu yang terletak di selatan Bandar Tanjung Malim. Bila sampai ke kawasan tersebut, Datuk TJ diperkenalkan dengan kaum kerabat pemuda sakit tu.
Pada sebelah petangnya pula, TJ dan datuk dia pergi ke rumah batu tempat pemuda sakit tu tinggal. Kawasan rumah batu tu ditumbuhi dengan pokok-pokok besar. Halaman rumahnya lapang dengan pokok-pokok bunga raya. Dekat belakang rumah terdapat kolam besar. Datuk TJ menghampiri rumah batu tersebut. Dari jauh lagi, pemuda tu melambai-lambaikan tangannya pada Datuk TJ. Datuk TJ terus masuk ke kawasan rumah tersebut. Pemuda tu bertanya, "Apa hajat kemari?" "Saya nak memancing ikan." "Pergilah ke tempat lain. Kawasan ni kawasan saya dan Tuan Puteri." "Minta maaf, saya tak tahu." Pemuda tu senyum dan terus halau Datuk TJ dari kawasan rumahnya dengan maki hamun. Datuk TJ terus jumpa kedua orang tua pemuda tu dan beritahu mereka dia akan ikhtiar ubatkan anak mereka pada waktu malam hari Selasa ketika bulan mengambang. Mereka tinggal di kampung tersebut selama 2 hari lagi. Datuk TJ berkata, "Malam ni 13 Syakban, malam esok 14 dan malam lusa baru 15. Memang elok malam Jumaat." Petang tu awan cukup bersih. Datuk TJ berhenti melangkah dan duduk atas batu besar dekat tepi sungai berenang. Tak jauh dari batu besar tu ada sebatang pokok ara yang akarnya terjuntai ke dalam air sungai. Datuk TJ renung air sungai yang seakan-akan berpusing berhampiran dengan akar ara yang terjuntai tu. Tiba-tiba Datuk TJ bersuara, "Kita kena cari akar-akar kayu, pucuk-pucuk kayu dan batu-batu yang ada dalam sungai ni, Tamah." TJ pelik. Dia berkata dalam hati, "Apa gunanya batu dan akar kayu tu? Tok tak tahu ke hari dah petang?" "Semuanya ada guna untuk kita, Tamah. Aku tahu apa yang kau fikirkan dan kau jangan cuba nak membantah cakap aku." Muka TJ terus berubah. Datuk dia tahu apa yang tersirat dalam hati dia. Datuk TJ renung muka TJ. Kemudian dia terus turun ke dalam sungai, kutip batu-batu yang ada betul-betul di tengah-tengah sungai. Selepas kutip batu-batu tu, Datuk TJ tunjuk ke arah matahari terbit dan berkata, "Mari kita ke sana." Matahari petang semakin condong. Mereka masuk ke kawasan hutan kecil yang bersambung dengan kaki sebuah bukit. Mereka berjalan semakin jauh ke dalam hutan dekat pinggir bukit tu. Kemudian Datuk TJ cabut beberapa akar kayu hutan dan ajak TJ balik. Mereka berpatah balik menuju ke tebing sungai. Sebaik saja sampai dekat bawah pokok ara tempat TJ dan Datuk dia duduk tadi, terdapat kesan-kesan darah pada akar pokok tu. Datuk TJ berkata, "Darah apa agaknya?" TJ gelengkan kepala. Cepat-cepat Datuk TJ tutup kesan darah tu dengan daun kering. Tiba-tiba muka Datuk TJ berubah. Dia menjelin tajam ke kiri dan ke kanan. Ada titisan darah jatuh dari dahan pokok ara tu. Darah tu menitik atas lengan Datuk TJ. Datuk TJ berkata, "Ambil daun keladi tu dan sapu darah dekat lengan ni." Sebaik saja darah dekat lengan tu TJ sapu dengan daun keladi, Datuk TJ terus ambil daun keladi tu dan letakkan atas tanah dengan keadaan terlentang. Sepantas kilat Datuk TJ melompat lalu membuka silat. Pergerakan Datuk TJ cukup tangkas. Bila Datuk TJ berhenti, TJ tengok daun keladi tu dah hancur. Kemudian Datuk TJ dongakkan kepala ke atas dan merenung tajam ke arah salah satu dahan pokok ara tu. Tiba-tiba dahan tu patah dan jatuh ke tanah. Kemudian Datuk TJ tarik tangan TJ dan ajak TJ balik. Dia tak ceritakan apa-apa pun pasal kejadian tadi. Hari dah semakin gelap. Malam tu Datuk TJ buat keputusan untuk meninjau keadaan kawasan sekitar rumah batu tu. Dia nak tengok apa pemuda tu buat ketika bulan mengambang. Datuk TJ berkata, "Siapkan keris kecil untuk aku." Selepas solat isyak, TJ keluarkan keris kecil dan terus bagi dekat Datuk dia. Datuk TJ gulung keris tu dengan kain hitam dan selitkan di pinggangnya. Sebelum tinggalkan rumah tempat mereka menginap tu, Datuk TJ duduk bersila di muka pintu sambil membaca sesuatu. Dia suruh TJ tengok bulan dekat langit. Datuk TJ terus bertafakur. Kepalanya dililit dengan kain merah. Kemudian Datuk TJ tepuk lantai 3 kali, pap pap pap, dan berkata, "Malam ni baru 13 Syakban. Bulan tak begitu besar." Datuk TJ terus mundar mandir dekat ruang rumah. Setelah lama mundar mandir dekat situ, dia pun berkata, "Malam ni kita mulakan." "Cepat Tok bertindak." "Apa salahnya menguji dulu sebelum masuk gelanggang? Saya takut kerja Tok ni jadi sia-sia. Kita sekadar mencuba." Tiba-tiba mereka terdengar bunyi lolongan anjing sayup-sayup je. Bulan di langit kian menyerlah. Awan bersih bergerak-gerak perlahan-lahan mengikut arah angin. Suara lolongan anjing semakin kuat dan menyeramkan. Pokok-pokok sekitar kawasan rumah tempat mereka menginap mula bergerak-gerak ditiup angin. Datuk TJ berbisik, "Aku dengar suara orang menjerit." TJ pasang telinga.
dada mula berdebar-debar. TJ bersuara, "Saya dengar dari arah rumah batu tu, Tok. Aku rasa pun dari situ juga. Apa yang patut kita buat, Tok? Kita pergi ke sana, tinjau." TJ tarik nafas panjang bila dengar datuk dia cakap macam tu. Bunyi lolongan anjing semakin kuat, angin semakin kencang, suara orang menjerit semakin galak, diselang-seli dengan lolongan yang memanjang. Datuk TJ suruh TJ turun dulu. Dia nak kunci pintu. TJ terus turun. Bila TJ pijak je tanah, dada dia terus berdebar-debar. Tiba-tiba sebiji pisang muda macam dibalik orang kena dahi TJ. Pandangan TJ jadi berpindah-pindah. Badan tu huyung hayang. Datuk TJ terus peluk TJ dan dudukkan dia atas anak tangga. Dengan perlahan Datuk TJ tepuk dahi TJ 3 kali berturut-turut. Tam, tam, tam. Pandangan TJ jadi normal balik. Badan tak lagi terhuyung hayang. Okey sahabat semua, macam biasa kita akan bersambung dalam siri 41 dan 42 dalam video yang akan datang. Sabar tau. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.